Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun TS25 Kahak 4 Kota Baru, Kelantan. Saya selaku pengetua Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, Muhammad Nazri bin Muhammad akan berkongsi berkaitan dengan pelaksanaan TS25 di SNK Mulun demi untuk kemenjadian pelajar, kemenjadian sekolah, kemenjadian barisan guru, kemenjadian komuniti masyarakat untuk membantu pengurusan dan kecemerlangan Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Untuk pengetahuan tuan-puan, setelah kami mendapat mandat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang diperturunkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan untuk Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun sebagai Sekolah TS25 Kahak 4, maka pada peringkat awalnya saya bersama-sama dengan barisan-barisan pentadbir yang terdiri pada penolong-penolong kanan dan juga guru kanan dan juga guru cemerlang serta beberapa orang guru DG52 bersama-sama untuk berbicara, bermesyuarat untuk pengurusan, untuk mesyuarat untuk pelaksanaan dan pengurusan pembentukan TS25 di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Dalam mesyuarat tersebut, pada peringkat awalnya, kami telah berbincang beberapa perkara, iaitu pertama berkaitan dengan bagaimana untuk menghasilkan satu organisasi pelaksanaan yang lebih berkesan untuk melaksanakan TS25 di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun yang melibatkan semua sumber manusia yang terdapat di sekolah maupun di luar sekolah bagi membantu kecemerlangan Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun di tahap yang lebih membanggakan. Yang kedua, dalam perbincangan tersebut juga, kami telah berbincang bagaimana untuk mewawarkan berkaitan dengan pelaksanaan, berkaitan dengan mesej, berkaitan dengan mesej yang hendak disampaikan berkaitan dengan TS25 kepada pertama, kepada barisan-barisan guru. Yang kedua, kepada anak-anak pelajar kami. Yang ketiga, kepada ibu bapa. Dan juga yang keempat, kepada komuniti masyarakat luar supaya dapat bersama-sama merealisasikan TS25 di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Yang ketiga, dalam mesyuarat awal pertama kami telah berbincang bagaimana untuk menghasilkan satu moto, satu visi khas untuk TS25 di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Hasilnya alhamdulillah, dalam mesyuarat tersebut kami mampu menghasilkan objektif mesyuarat tersebut. Yang pertama, kami telah dapat membentuk satu visi TS25 di SNK Mulun yang berbunyi kemenjadian murid dan Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun terbilan menjelang tahun 2021. Dan kami juga telah melaksanakan iaitu untuk menghasilkan carta organisasi bagi memudahkan pengurusan kami bermula daripada pengetua sampai kepada guru, pelajar dan juga semua unsur manusia seperti pekerja dan staf di sekolah supaya dapat melaksanakan TS25 dengan keadaan yang lebih baik. Selepas pada itu juga, maka pada peringkat awalnya, bagaimana kami hendak melaksanakan atau hendak mewawarkan mesej TS25 kepada semua unsur-unsur sumber manusia yang terdapat sama ada di dalam atau di luar sekolah. Maka kami telah mewawarkan kepada anak-anak pelajar kami melalui perhimpunan dan juga majlis perasmian TS25 untuk mendedahkan kepada anak-anak pelajar kita apa yang dimasukkan dengan TS25, apa matlamatnya TS25 supaya anak-anak pelajar kita sama-sama merealisasikan TS25 di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Di samping itu juga, kita juga mendedahkan, memaklumkan TS25 kepada ibu bapa, terutamanya pada dalam mesyuarat PIBG supaya mereka juga sama-sama membantu kita untuk merealisasikan TS25 di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Tidak cukup itu lagi, maka kami telah bentuk satu program yang dikenali sebagai 10 minit TS25 di hati pelajar. Iaitu bermakna pada awal-awal pagi sebelum dimulakan pembelajaran, maka guru masa pertama menjelaskan TS25 kepada anak-anak pelajar. Si mana yang terpapar dalam slide yang kita dedahkan kepada anak-anak dalam slide tadi. Yang hasilnya daripada tersebut, maka dengan ini, maka anak-anak pelajar dan guru memahami apa yang dimasukkan dengan TS25. Yang penting, wahai rakan-rakan semua, penjelasan yang lebih mudah, penjelasan yang terbaik,
penjelasan yang terperinci yang tidak menggambarkan satu beban TS25 kepada guru dan pelajar, ini akan beri impak yang baik kepada guru untuk melaksanakan TS25 nanti. Dan untuk memudahkan juga dalam pelaksanaan TS25, kami di SNK Mulun telah mewujudkan satu modul yang dikenali sebagai modul Burger Pengurusan TS25, yang di mana dia masukkan modul Burger Pengurusan TS25 di SNK Mulun, iaitu melibatkan barisan-barisan pentadbir, melibatkan barisan-barisan ketua panitia dan juga barisan-barisan setiap usaha, setiap unit untuk membantu pelaksanaan TS25 dan apa-apa pengurusan di SNK Mulun, dan juga dibantu oleh komuniti dan ibu bapa bagi pengurusan di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Untuk memastikan pelaksanaan TS25 berjalan dengan lebih berkesan dan dapat dihayati oleh semua warga Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, maka beberapa kaedah lagi kami telah laksanakan. Salah satu iaitu berkaitan dengan sudut TS25 yang terdapat pada setiap kelas. Sebarang kaitan berkaitan dengan TS25, maka tamparan-tamparan tersebut akan berada pada sudut kelas TS25. Selain daripada itu juga, di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, untuk memastikan penerimaan TS25 di kalangan guru, tidak membebankan barisan guru, tidak memberi tekanan kepada barisan guru, dan mendapat penjelasan yang baik kepada barisan guru, maka kami cuba mendapatkan dapatan penerimaan dan pemahaman guru terhadap TS25 melalui borang soal sedik, di mana borang soal sedik tersebut mengandung lebih kurang 10 soalan. Contoh soalan yang kami kemukakan itu yang pertama, saya berpendapat program TS25 akan dapat mendapat sokongan daripada pelajar dan PIBG. Atau soalan yang berbunyi, saya bersedia untuk menyumbang tenaga dan masa dalam menjayakan program TS25. Alhamdulillah, daripada 113 orang guru yang menjawab soal sedik kita, menunjukkan salah satu dapatan yang positif. Contohnya, 100% guru menyatakan bahawa TS25 ini tidak memberi beban kepada mereka dan tekanan kepada mereka. Dan juga 100% guru menyatakan bahawa mereka memahami TS25 dan mereka dapat melaksanakan TS25, dan melalui dapatan juga guru mengatakan bahawa TS25 ini bukan perkara yang baru, tetapi perkara yang kita telah lalui, tetapi telah diterjemahkan dalam bentuk yang sistematik dalam TS25. Selain daripada itu juga, kami juga mendapat dapatan daripada pelajar, pandangan-pandangan daripada pelajar untuk memastikan pengurusan terhadap pelajar lebih berkesan, sama ada dari segi pembentukan kemenjadian pelajar sasiah diri ataupun akademik. Maka kami telah membentuk satu program itu Student Voice, di mana Student Voice ini setiap pandangan pelajar atau setiap keluhan pelajar, setiap ketidakpuasan pelajar, mereka akan menulis dan diletakkan dalam satu kotak yang dikenali sebagai kotak Student Voice. Maka daripada luahan dan pandangan pelajar inilah kami akan bincang untuk memberi kepuasan yang maksimum mungkin kepada anak-anak pelajar, bagi menghasilkan pelajar yang berkualiti dalam semua aspek. Oleh demikian, seperti mana dijelaskan dalam kerangka TS25, untuk menghasilkan TS25 ini, maka pihak sekolah perlu melibatkan komuniti luar, atau dengan kata lain, pelibatan pemegang taruh dalam kemenjadian sekolah dan pelajar, iaitu atas stakeholder yang perlu ada bersama dengan kita. Contoh di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, iaitu stakeholder yang memainkan peranan penting dalam membangun kemenjadian sekolah dan pelajar, seperti Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sendiri, seperti Jabatan Pendidikan Daerah Kota Baru sendiri, yang memberi tunjuk ajar kepada kami bagaimana untuk melaksanakan TS25 yang lebih berkesan dan berkaitan dengan bimbingan-bimbingan dalam mengurus sekolah dan sebagainya. Di samping itu juga, kami juga ada
Di samping itu juga, kami ada stakeholder seperti daripada NGO yang memberi bantuan-bantuan, sama ada bantuan tenaga atau keuangan dalam memastikan pengurusan sekolah menengah kebangsaan mulut berjalan dengan baik. Di samping itu juga, Aluna juga memainkan peranan penting dalam membantu untuk pengurusan sekolah menengah kebangsaan mulut, terutamanya dalam sumbangan keuangan dan juga sumbangan idea dalam pembentukan kemenjadian pelajar. Di samping jabatan-jabatan kerajaan seperti bomba, polis, DPJ dan sebagainya. Dan yang paling menarik sekali, iaitu hasil daripada stakeholder hubungan rapat dengan komuniti luar, iaitu dengan masyarakat sekitar dan ibu bapa. Sekolah menengah kebangsaan Mulun dalam tahun 2019, daripada tidak ada dewan, maka pada tahun ini, pada tahun 2019, dalam masa 3 bulan, kami mampu membina dewan terbuka dengan kosnya mencecah hampir 100,000, iaitu yang kosnya terdiri daripada sumbangan-sumbangan daripada sumbangan ibu bapa, guru dan juga individu-individu luar. Ini menunjukkan bahawa dalam pembentukan sekolah TSO 5, iaitu hubung kolaborasi dengan agensi luar atau komuniti luar amat penting untuk memastikan kemenjadian sekolah dan pelajar berjalan dengan baik dan selari dengan kehendak TS25. Oleh kerana dalam TS25, fokus yang paling utama adalah pembentukan kemenjadian pelajar. Maka di SKM Mulun, untuk menghasilkan pembentukan kejayaan pelajar yang unggul, yang dikendaki di mana dalam mandat Kementerian Pendidikan atau Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, maka di SKM Mulun, kami telah menggubal satu dasar di mana setiap unit akan menghasilkan satu inovasi demi untuk kemenjadian anak-anak pelajar. Di mana inovasi-inovasi ini akan dihasilkan oleh setiap unit yang merangkumi pelajar untuk pelajar pembentukan kemenjadian pelajar tingkatan 6, arus perdana dan juga pelajar-pelajar pendidikan khas. Di mana inovasi-inovasi yang dibentuk, yang dihasilkan oleh unit-unit ini, ia melibatkan inovasi yang bercorakkan kepada 3 perkara, iaitu dalam pembentukan kemenjadian sasiah pelajar. Yang kedua, dalam pembentukan kemenjadian akademik pelajar. Dan yang ketiga, dalam pembentukan kemenjadian kurikulum pelajar. Dengan kata lain, hasil daripada inovasi ini, kami andalkan ia dapat menghasilkan pembentukan kemenjadian pelajar secara unggul dalam merangkumi semua aspeknya. Contoh, dalam akademik, satu inovasi telah dibangunkan bagi menjamin anak-anak pelajar mempunyai kecemerlangan dalam akademik, iaitu inovasi head count di hati pelajar dan di minda guru. Manakala di dalam pendidikan khas, unit pendidikan khas, satu inovasi dibangunkan, iaitu di mana satu murid, satu kemahiran. Dengan kata lain, setiap pelajar pendidikan khas akan mendapat kemahiran yang akan diajar di unit pendidikan khas. Contoh, kemahiran membuat roti, kemahiran pertanian, kemahiran batik, kemahiran siramik, kemahiran menternak, kemahiran menghasilkan bahan-bahan buangan. Dan contoh juga, itu dalam unit kurikulum, kami telah membentuk satu modul khas, iaitu perjumpaan unit kur berfokus, di mana sebelum perjumpaan unit kur, kami telah membuat satu modul di mana perjumpaan-perjumpaan tersebut akan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang sama yang telah diterapkan dalam modul tersebut supaya perjumpaan kur tadi memberi impak yang baik. Alhamdulillah, dengan inovasi ini, kami dapat menghasilkan pelajar-pelajar SKM Mulun, iaitu mempunyai kemenjadian yang cemerlang dan terdapat perubahan yang amat ketara yang kita akan lihatkan nanti, kejap nanti, iaitu dalam paparan slide-nya nanti, di mana kalau dahulunya anak-anak Mulun, tidak ada anak-anak Mulun yang mencapai dalam tahap pencapaian di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah, dengan pembentukan inovasi ini untuk menghasilkan kemenjadian pelajar, dalam TS25 sudah ada anak-anak murid kami yang sudah berada di tahap peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Bagi memastikan kemenjadian pelajar-pelajar di SKM Mulun dalam
kerangka TS25, maka dalam peruntukan TS25 pada tahun 2019 untuk melaksanakan TS25 yang diperuntukkan RM4,000 kepada SNK Mulun. Kami bersasalkan dengan peruntukan tersebut kepada dua aktiviti kami, iaitu lebih kepada alat rangsangan, alat bantuan untuk pendidikan dan pembelajaran anak-anak pelajar di SNK Mulun. Iaitu yang pertama, iaitu kami daripada peruntukan tersebut, kami menghasilkan satu program iaitu Bilik Darjah Berinformasi. Yang dimasukkan bilik darjah berinformasi ini bermakna setiap sudut-sudut dalam kelas sebanyak 52 kelas, 52 kelas daripada tingkatan 6, arus perdana dan juga pendidikan khas di mana terdapat sudut-sudut yang memberi maklumat terkini kepada anak-anak pelajar yang berkaitan dengan akademik mereka. Dan juga terdapat satu sudut khas untuk sudut TS25 supaya anak-anak pelajar memahami apa yang dimasukkan objektif TS25 tersebut. Dan yang kedua, hasil daripada peruntukan tersebut juga, kami telah menyediakan satu alat bantu mengajar, iaitu alat bantu mengajar yang dikenali sebagai mini papan putih TS25. Yang dimasukkan mini papan putih TS25 ini, di mana setiap kelas diperuntukkan 10 unit mini papan putih TS25, di mana papan putih ini akan digunakan untuk pelajar-pelajar, terutamanya semasa mereka membentang hasil daripada perbincangan dalam kelas. Contohnya, dalam satu kumpulan, dia akan dibekalkan dengan papan putih tersebut dan hasil daripada perbincangan tersebut akan dicatat pada papan putih tersebut untuk dibentang kepada guru. Dan papan putih itu juga digunakan untuk pelajar bagi menanya pelbagai soalan dan mereka akan mengangkat papan putih tersebut untuk dilihat oleh barisan guru dan rakan-rakan lain. Begitu juga dengan jawapan-jawapan perbincangannya. Maka kami rasa dengan adanya mini papan putih TS25 ini, ia menepati dengan sasaran pembelajaran abad 21 yang menyeronokkan, yang dapat memaparkan hasil daripada perbincangan anak-anak pelajar dalam kelas nanti. Ini dengan kata lain, kami melihat apabila berlakunya program ini, pembelajaran anak-anak pelajar kami lebih menyeronokkan dan mereka lebih mudah untuk bertanya. Mereka berani untuk berbincang. Mereka juga mengatakan bahawa penggunaan papan putih TS25 ini dapat membantu pembelajaran mereka. Begitu juga dengan dalam kelas. Dan papan putih TS25, mini papan putih TS25 masih diguna sampai sekarang dan terutamanya dalam suasana COVID pada tahun ini. Maka papan putih ini juga digunakan oleh guru untuk menjelaskan terutama yang berkaitan dengan pengiraan semasa mereka melaksanakan pembelajaran online, terutamanya melalui Google Meet, di mana guru menggunakan mini papan putih TS25 tadi menunjukkan jalan pengiraan kepada anak-anak pelajar dan ia memberi impak yang baik dan dalam pembelajaran menggunakan mini papan putih TS20. Bagi memastikan Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun mencapai visi transformasi TS25 yang berbunyi Kemejadian Murid dan SMK Mulun terbilang menjelang tahun 2021, maka kami memikirkan perlu ada satu kebitaraan khas untuk Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Maka untuk kebitaraan Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, kami mengambil salah satu aspek kemejadian murid iaitu dalam robotik dan inovasi. Dan dalam robotik dan inovasi ini adalah selaras dengan kehendak pendidikan dalam jangka masa sekarang, iaitu pendidikan global, iaitu berkaitan dengan STEM dan juga berkaitan dengan selari dengan revolusi industri 4.0. Maka sebab itulah kami cuba membawa anak-anak pelajar kami, iaitu berada dalam kerangka pembentukan menghasilkan inovasi dan robotik bagi menunjukkan kebitaraan anak-anak pelajar. Alhamdulillah, pada peringkat awalnya, iaitu pasukan robotik kami berjaya melangkah iaitu ke peringkat kebangsaan, walaupun pada peringkat awal pada tahun 2019
iaitu kami hanya berada di tempat penyertaan, tetapi selepas daripada tahun 2019 kami cuba beberapa inovasi dan juga robotik. Alhamdulillah, sekarang pasukan inovasi dan robotik kami telah mendapat award dalam peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa, iaitu berkaitan dengan inovasi dan robotik atau inovasi robotik. Contohnya iaitu dalam Yan Maker Challenge pada 26 April 2019, iaitu kami mendapat Gold Award di peringkat kebangsaan. Begitu juga iaitu dalam Rero Annual Championship peringkat kebangsaan juga kami mendapat award Gold Award dalam kejohanan tersebut. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar kami Sekolah Menengah Kebangsaan Mulun sudah selari dengan visi TS25, iaitu untuk menghasilkan kemenjadian murid dan Sekolah Menengah Kebangsaan Mulun terbilang menjelang tahun 2021. Bagi memastikan anak-anak pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mulun berada selari dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu berada dalam kerangka STEM dan juga pembelajaran abad 21 dan juga dalam kerangka dunia sekarang, iaitu dunia menuju ke evolusi industri 4.0, maka di SNK Mulun kami telah memperkasakan jumlah bilangan pelajar-pelajar di tingkatan 4 dan 5 berada dalam jurusan sains, teknologi dan kemahiran. Contohnya pada tahun 2018, iaitu pelajar di tingkatan 4 yang berada dalam bidang tersebut jumlahnya hanya 29.8%, dan pada tahun 2020 ia meningkat sebanyak 45.1%. Cara pemilihannya itu merujuk kepada keputusan peperiksaan pentaksiran PT3, iaitu berdasarkan kepada subjek sains dan matematik di SNK Mulun. Walaupun sebahagiannya pelajar-pelajar berada dalam keputusan peperiksaan pentaksiran PT3 untuk sains dan matematik berada pada tahap rendah, tapi kami membenarkan anak-anak pelajar untuk berada di kelas sains, kelas pengurusan, kelas kemahiran supaya memberi peluang kepada anak-anak pelajar. Kami bukan berdasarkan secara totalinya dengan keputusan pentaksiran PT3, iaitu matematik dan sains mendapat B dan A. Ada pelajar-pelajar yang mendapat D dalam matematik juga. Kami membenarkan mereka menduduki tingkatan 4 sains. Contoh, Alhamdulillah, rupa-rupanya potensi pelajar digilak secara berterusan tanpa melihat keputusan peperiksaannya. Ada pelajar-pelajar kami yang berjaya. Contohnya seorang pelajar yang bernama Muhammad Amir Imran bin Aminuddin. Pada keputusan pentaksiran PT3, sains matematiknya mendapat D. Tetapi dalam peperiksaan SPM pada tahun 2019, matematik mendapat A, manakala matematik tambahan mendapat B dan mendapat melanjutkan pelajaran asasi pertanian Universiti Putra Malaysia. Ini menunjukkan bahawa dengan bimbingan-bimbingan guru yang berkualiti berteraskan TS25, kami mampu mengasuh potensi pelajar walaupun pada peringkat awalnya keputusan tidak memberasakan, tapi hasil daripada guru berkualiti tadi mampu memberi impak yang baik. Alhamdulillah, dengan kepimpinan barisan-barisan pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Mulun, dengan sokongan daripada komuniti luar PIBG Aluna dan dengan guru SNK Mulun yang berkualiti, rupa-rupanya impak yang terhasil di SNK Mulun dalam akademiknya memberi satu impak yang baik. Contoh, dalam PT3, pentaksiran PT3, berlaku peningkatan yang mendadak terhadap penguasaan 3 subjek utama, iaitu matematik, sains dan bahasa Inggeris. Contoh, pada tahun 2018, penguasaan matematik hanya 41.0%, tetapi pada tahun 2019 63.1%, dan penguasaan sains pada tahun 2018 60%, tapi tahun 2019 96%. Yang amat menggalakkan lagi, iaitu berkaitan dengan NGP SPN
di sekolah harian biasa di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, iaitu kami berada pada tahap yang amat membanggakan, iaitu 4 tahun berturut-turut. GP-nya iaitu bawah daripada 5, iaitu bermula pada tahun 2018 iaitu 4.5, 4.7, dan alhamdulillah STPN kita juga menunjukkan satu angka yang amat baik, iaitu keputusannya 100%, dan terdapat peningkatan yang amat tinggi kemasukan pelajar ke universiti, iaitu pada tahun 2018 lagi, iaitu pelajar yang berjaya masuk universiti sebanyak 33 orang daripada 35 orang pelajar. Ini menunjukkan bahawa dengan guru yang berkualiti, dengan barisan pentadbir yang berkualiti, dengan sokongan daripada PIBG dan Aluna, maka dalam kerangka TS5 memberi impak yang amat baik pada kemenjadian pelajar di SIK Mulun. Salah satu impak yang amat membanggakan kami warga SIK Mulun, iaitu melalui program Trace Study, iaitu peratus pelajar-pelajar yang mampu melanjutkan pelajaran ke IPTA, yang mampu melanjutkan pelajaran ke kolej, yang mampu melanjutkan pelajaran ke institusi kemahiran dan tingkatan 6, berlaku satu peningkatan yang amat mendadak, iaitu pada tahun 2018 72.6% yang mereka berjaya lepasan SPN yang dapat melanjutkan pelajaran ke tempat-tempat yang dimaklumkan tadi. Dan pada tahun 2019 berlaku peningkatan 77.53%. Mungkin barisan-barisan guru ataupun pemimpin sekolah di luar bertanya, bagaimana ini terhasilnya? Wahai barisan-barisan rakan-rakan, di SNK Mulun, calon SPN kami lebih kurang 230 calon, dan kami dengan dasar yang kami hasilkan di sini iaitu pembelajaran sama rata, bermakna anak-anak pelajar yang berada di kelas yang terakhir, iaitu 5 kelas terakhir. Kami di Mulun ada 9 kelas yang 9 kelas. 5 kelas terakhir kami juga memberi pendidikan yang sama rata dengan pelajar-pelajar yang berada di kelas awal. Alhamdulillah, hasil daripada modul yang kita perkenalkan sedemikian rupa, itu pembelajaran sama rata, maka berlaku peningkatan pelajar-pelajar dalam program Trace Study yang dapat melanjutkan ke IPTA, yang dapat melanjutkan kolej kemahiran, yang dapat melanjutkan ke tingkatan 6. Ini satu impak yang amat baik kepada anak-anak pelajar Mulun melalui apa yang kita perpandukan kepada kerangka TS25 yang menghasilkan guru yang berkualiti, pemimpin yang berkualiti, akhirnya memberi kemenjadian pelajar yang berkualiti. Dalam memastikan pedagogi guru berkualiti dan pengurusan dan kerja buat guru berkualiti, kami mengamalkan sistem di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, iaitu perkongsian ilmu, perkongsian kemahiran melalui perbengkelan, melalui PLC, melalui sumbansaran, sama ada secara formal atau secara tidak formal. Kerana dengan inilah, pertama dapat mewujudkan kemesraan di kalangan-kalangan warga Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Di samping, iaitu perkongsian maklumat di kalangan-kalangan guru. Alhamdulillah, perkongsian ilmu ini juga bukan terbatas dalam peringkat dalaman saja. Terkadang di SIK Mulun juga kami menjemput pegawai-pegawai atau warga-warga pendidik yang mempunyai ilmu yang tertinggi, ilmu yang terbaik untuk dikongsi bersama dengan warga Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Akhirnya, ini akan menghasilkan guru-guru di SIK Mulun, iaitu guru yang berkualiti, sama ada dalam pedagogi, sama ada dalam pengurusan, sama ada dalam kerja buat mereka di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Alhamdulillah, hasilnya daripada percambahan ilmu ini, kami Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun tidak terdapat teguran-teguran daripada jabatan berkaitan dengan pengurusan yang berkaitan dengan jabatan, sama ada di peringkat daerah maupun di peringkat negeri. Dan alhamdulillah, dengan impak, dengan kaedah sedemikian rupa yang juga merupakan kerangka dan TS25, maka telah memberi impak yang baik. Contoh yang kami jelaskan tadi, yang saya telah jelaskan tadi, bahawa berlaku peningkatan
terutamanya dalam pencapaian akademik anak-anak pelajar kita di SNK Mulun. Untuk memastikan kepimpinan berteraskan di S25, kepimpinan yang berkualiti, maka di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, saya selaku Tuan Pengetua juga bersama-sama dengan guru, bersama-sama dengan pekerja, bersama-sama dengan ibu bapa untuk membangunkan kemenjadian sekolah dan kemenjadian anak-anak pelajar dan guru yang berkualiti di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Sebab itulah saya juga merupakan tenaga pengajar utama untuk pelajar tingkatan 6 STPN, itu mengajar geografi STPN tingkatan 6 dan menghasilkan beberapa pembelajaran melalui YouTube untuk memberi rangsangan kepada guru dan pelajar supaya mereka juga mampu menghasilkan pembelajaran pengajaran yang berkualiti. Di samping itu juga untuk memastikan tidak ada anak-anak pelajar yang tercicir daripada pembelajaran akibat daripada masalah kemiskinan, khususan ibu bapa, maka amalan turun padan, amalan bersama dengan ibu bapa pelajar, kita amalkan di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun untuk memberi bantuan bagi memastikan anak-anak pelajar, ibu bapa mereka tidak tercicir untuk meletakkan anak-anak pelajar belajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Di samping itu juga, kami telah mewujudkan satu tabung kebajikan pendidikan pelajar Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Itu tabung ini dibina untuk membantu anak-anak pelajar yang cemerlang dan SPN dan STPN yang tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke APTA. Kerana di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, anak-anak pelajar cemerlang adalah anak-anak pelajar yang terdiri pada keluarga B40, iaitu ibu bapa mereka sebagai petani, ibu bapa mereka sebagai buruh, dan cetusan idea ini timbul pada tahun 2020 kerana ada anak pelajar kami, iaitu anak pelajar kami yang susah, yang tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran. Beliau merupakan pelajar cemerlang SPN di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, tapi tidak mampu untuk membayar yuran pendaftaran untuk melanjutkan pelajaran ke APTA. Maka kami mikirkan masalah ini akan berlanjutan sekiranya tidak ada satu jalan penyelesaian. Maka kami telah tubuh iaitu tabung khas untuk pendidikan pelajar SIK Mulun, di mana tabung ini dipungut daripada sumbangan guru dan sumbangan peribadi. Alhamdulillah, pada tahun 2020 penubuhan tabung ini telah mampu menghasilkan dana berjumlah 15,340 untuk membantu anak-anak pelajar Singapura. Dan akhirnya, dengan kata lain, berdasarkan pada kerangka TS25 yang telah diserahkan mandat kepada Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun pada tahun 2019, maka sudah berlaku satu perubahan yang amat mendadak kepada Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, sama ada dari segi kemenjadian sekolah, sama ada dari segi kemenjadian guru, sama ada dari segi kemenjadian pelajar. Contohnya dalam paparan slide yang seterusnya melihatkan bahawa satu perubahan daripada sebelum TS25 selepas TS25. Yang amat menariknya, yang saya dapat rumuskan, yang pertama, berlaku perubahan dari segi pencapaian kemenjadian pelajar dari segi akademik. Yang kedua, berlaku perubahan kalau dahulunya SIK Mulun berada pada tercorok dan tidak dikenali oleh mata-mata pendidikan sama ada di peringkat kebahasaan maupun di peringkat antarabangsa. Sekarang, nama Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, guru dan pelajar sudah dilihat, sudah berada setara di peringkat antarabangsa dan peringkat kebahasaan. Dan yang paling menarik sekali, iaitu dari segi kemenjadian pelajar berkaitan dengan sasiah dan sebagainya, sekarang Alhamdulillah tidak ada gejala-gejala sosial dalam kes disiplin di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Dan pelajar, guru juga amat seronok berada di Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun. Akhir kata, perkongsian ini semoga dapat membantu sama-sama kita dalam mengorak langkah untuk mencemerlangkan sekolah, sama ada dari segi kemenjadian guru, kepimpinan, sekolah dan pelajar berteraskan pada
kerangka TS25 yang diberi mandat kepada sekolah KL. Sekian perkongsian daripada kami, Sekolah Menengah Kebahasaan Mulun, TS25, Keempat, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.